Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Yeah, it's in the downward cycle now. It's starting to go to from peak to throw. Ya, saham jatuh bukan apa. Itu disebabkan oleh apa yang berlaku dekat US. Itu dia. Semua yang saya pegang semua merah. Sabar, bertambahlah ya. Ada stop loss ada limit, ada stop. Okay. If that's why I encourage people to come to class. Whatever you that one, kita akan sentuh. Hujung minggu ni, okay, long term tak ada stop loss. Okay, manage lah, manage. Okay. Tak apa. learn the lesson lah. Every trade give you opportunity to learn more about the market, yourself and your strategy. That's the wisest advice somebody can give to you. Okay. Tapi yang menanggung tu pening lah. Bertambah lah. Learn the lesson lah. Learn the lesson. Okay. Jadi balik kepada cerita ni. Okey, jadi kita masuk ke sesi Europe ni dan kita mula nampak sentimen, risk sentiment, GBP, nampak ni. Baru dicakap dah. Kita masuk ke arah Geneva ni. Selepas Tokyo fix tadi selepas Tokyo fix nampak ni. Satu saya katakan dalam ni saya dah terangkan everything dalam ni. Jadi thank you for the question tadi dan Vincent untuk timing letak dekat ni jadi saya akan letak time kat sini updated pukul berapa sebelum ni ada somebody ni lupa nak letak. Okay, thank you. Jadi kita ada start daripada lepas Tokyo fix ni, Tokyo punya ni pada hujung sesi iaitu kepada option fix. Ingat ada tiga benda. When you are talking about fix, there are three references specific dia. One is okay. Kita tengok JPY lah. JPY mungkin lebih nampak. Okay. Ini adalah fixing untuk currency. It happened at 7.55. Then you have fixing kepada interest rate. It happened at 10 o'clock. Then you have fixing. Ni tiga masa kalau anda trade ni fixing kepada options. Three things. Tiga benda. Boleh? Pukul 7.55 pagi, pukul 10 pagi dan pada pukul 2 petang. Okay, thank you. Okay, three things. Three times. There are three different things. You are talking about three different market. The currency, short-term interest rate, then daily interest rate, then you have the options. 2 o'clock. Three things. Mark in your that one. Mark in your calendar. Mark in your daily schedule. Three things. When you are trading, you want to see reversal. You look at reversal at 3 times. Kalau anda intraday dan scalping, price tu akan pergi kepada support atau resistance. Anda nak scalp, ni masa-masa dia. 8 pagi, 10 pagi dan pukul 2 petang. Boleh? Ni bagi siapa yang trade H1 ke bawah. H1 ke bawah. Intraday dan scalper. Boleh? Boleh 7.55 pukul apa lagi? Pukul 10. Tak ada sekarang ni, tak ada orang tanya pasal apa yang minyak. For intraday H4. No. H4 saham is more suitable for H4. Tapi untuk anda trading forex, no. H4 tu lebih kepada swing trading, Kion. If you are trading intraday, H1 and below. So if you are trading daily and H4, that is more kepada swing and position trade. Swing lah, swing trade. You are not looking at this time. Okay. If that suits you, I'm talking about the shorter term. Those who are doing intraday, and the thing is, when you are trading intraday, you want to close your position the same day. If you are trading on H4, your TP will be around 200-300 pips.
Kalau anda trade intraday, bila nak sampai hari tu? Itu dia. Okay. So intraday and scalper, you are closing your trade the same day. Okay. Jangan lawan tabi'i lah. Bila kita intraday, kita hold sampai minggu depan. Itu bukan intraday. Itu swing. Okay. Okay, 3 times dan nampak untuk USD saya jangkakan akan ada sekiranya sentimen negatif, kita akan ada negativity dekat positif USD Euro kita mula nampak sentimen pasaran bertukar semasa dan kita nampak untuk pergerakan yang lebih negatif untuk euro semasa. JPY, sentimen pasaran menumpu kepada Brexit dan cerita Itali, dan itu boleh menyokong kepada pergerakan JPY. Belum lagi daripada sudut chef JPY, kita ada nampak chef JPY yang lebih tidak jalan. Saya refresh dia balik. Okey. Tak jalan ni sekejap kita nampak mula menurun. Seperti saya sebut tadi, chef JPY dah sampai peak dia untuk hari ni. Maksudnya dia sampai resistant lah. Itu je. Kalau pukul 11 PM lebih waktu London nak close, ada reversal. Depend. London close. London itu digelar sebagai London fix. London fix pukul 12 Khairul. Tu malam nanti kita ceritakan malam. Kita cerita sesi Asia dulu. Banyak sangat pula info nanti malam nanti tanya balik Khairul. Tanya malam nanti. Kita sentuh mengenai ini. Kalau tak banyak sangat info, kadang-kadang orang bagi saya, Bang Zul, boleh bagi jangan banyak sangat, tak terbalik pula. Orang lain nak banyak. Okey, slow. Tak apa boleh Malam nanti join webinar, tanya lagi. Kalau tak banyak sangat nota. Banyak sangat. Tulis lepas tu tak tahu apa dah. Banyak sangat. Jadi ingat 3 masa waktu sesi Asia tadi. Iaitu 7.55 pagi, 10 pagi dan pukul 2 petang. Ada komplain. Bukan komplain apa. Komplain banyak sangat info. Terbalik. Bro, you make me recall that we draw the 3 line. Yes. The 3 line. Tokyo fixed line indicator. Last time I used them, I didn't use for Tokyo fix. Thank you. Yeah, use that, Vincent. Use that. That is still because those are the things yang happening dalam market. We are talking about this. We are talking about mana pula? Kejap. We are talking about all the fixing. Fixing ni bukan satu je. Dia bukannya kepada ni. We are talking about overall the market punya interest rate. Kejap. We are talking about ni. Contohnya kita tengok apa ni. Saya main buka. Tengok apa saya buka. GBP we are talking about all the interest rate fixing ni. Okay. We are talking about all this. Banyak guna dia tu. Okay. Jadi waktu ni kita dah nampak boleh pukul 7.55 10 pagi, 7.55 currency, 10 pagi adalah interest rate fixing. Itu masanya kalau anda buka broker dekat Jepun contohnya, swap anda dikira pada waktu itu. Itu kalau macam tu lah. Kalau kita ni, kita adalah USD base, kita punya ni adalah pukul 5 pagi. Kalau anda buka MT4 demo account MT5, ada tak swap tu Ikhwan? Swap tu ada tak swap yang kat MT jadi kalau yang swap tu kalau nak bukan Islamic account, dia ada charges, ada positif dan negatif kan, depend kepada position anda. Jadi kalau kita punya ni broker yang biasa adalah dia kira pada pukul 5 pagi waktu market US tutup. Jadi kalau kita pegang pukul 5 pagi tu overnight, tak ada positif, kita akan kena swap positif atau negatif. Jadi kalau anda trade dekat interbank, dia tak kira yang US ni, dia kira kat mana transaksi tu berlaku. Kalau kita ambil kontrak tu dari Jepun, dia akan pakai Jepun punya time. Ambil dekat Australia, dekat New Zealand, itu yang pukul 10 pagi interest rate. Itu swap dia. Selain daripada tu, hedging material option, dia punya ni adalah pukul 2. Itu adalah
option ni. Siapa trade AUD JPY, NZD JPY, USD JPY, AUD USD, NZD USD, itu ada kena tengok mana-mana yang waktu time ni anda akan lihat banyak impak dia pada pukul, contoh anda akan tengok banyak impak dia pada pukul 2. Sebab tu kadang-kadang anda nampak reversal pukul 2. Siapa yang ikut time kecil-kecil market anda nampak benda ni. Pukul 7.55, pukul 10 pagi, pukul 2. Inilah benda hari-hari. Orang nampak ada berita. Oh, bagus tak berita tu? Kalau berita tu bagus dan aku dapat banyak untung, kena swap pun tak apa, untung lagi banyak daripada impak cerita tu. Kita akan ada JPY terus jatuh. Tapi, tak adalah baru Huawei kita nampak market tak adalah teruk, tak adalah bagus sangat cerita tu. Masih juga US dengan China ni gaduh. Kita nampak naik balik. Tu kalau ada skrip drama Siri bercakap dengan jin lah. Kalau anda nak bercakap dengan cat. Faham? Anda nak kena charge, at least kalau anda tengok, itu cara anda nak menentukan kekuatan sentimen. Siapa yang trade hari-hari anda kena tengok benda ni. Siapa yang trade untuk swing, untuk ni, dia tak kisah sangat. US China masih gaduh. AUD JPY ada tetap sell. USD JPY downtrend. NZD JPY anda downtrend. Itu dia. Tapi kalau anda trade hari-hari, anda kena timbangkan aku nak kena charge ni, ada interest rate ni. Boleh tak cover? Anda tengok dari sudut cost. Kalau anda trade dekat bank lah. Charge dia $200. Contoh, swap kena $200. Ini boleh untung lebih $200 tak? Kalau lebih, nampak, ini teruk cerita ni. Ataupun US China bagus dah. Kawan tadi, ni kita akan terus JPY continue. Itu dia. Bagi yang end of the day trader pula, dia tengok, berbaloi tak nak carry overnight? Tak berbaloi, dia keluar daripada option dia. Dia push balik kepada market. Dia tak pegang option dia. Dia tak ambil lah option dia. Dia keluar dan kita nampak reversal. Inilah benda hari-hari. Buat compelling market model anda. Badri, faham this one take time, tapi 3 benda tu lah. 3 benda tu iaitu kepada currency punya rate, kepada interest rate dan kepada option. 3 benda. Kalau nak Siri bercakap dengan jin, buat Siri bercakap dengan jin pada 3 masa ni. Pukul 7.55 pagi, pukul 10 pagi. Ini cerita teruk ke tak? Masih gaduh ni. Tak ada. JPY naik balik. Itu je. Itu interest rate pukul 10. Kalau anda nampak news tu memang dahsyat, mengubah fundamental, mengubah semua cerita, anda akan nampak ni makin jatuh. Sama juga pada waktu Eropah nanti. Tu pukul, ni tak apa. Nanti kita cerita lagi. Kalau tak banyak sangat info pula. Orang komplain banyak sangat info. Aduh, sakit kepala saya. Bagus juga. Tapi saya cuba slow-slow sikit lah. Okay, GBP turn around pada waktu sekarang. AUD, saya tak berani sangat nak long daripada waktu ni. Mungkin kepada mata wang tertentu seperti kepada Euro, kepada kepada GBP, tu mungkin lah. Tapi kepada USD, kepada JPY tak. Canada dollar, kita nampak Canada dollar, New Zealand dollar ni memang pengsan ni lebih kepada kepada US yield ni dan juga kepada ni benda ni. Ini saya dah tulis semua. Okey, rajin-rajin baca. Rajin-rajin baca. Dan of course, pada waktu ni kita ada perubahan dia. USD dah mula strong, Euro dah mula weak, JPY dah mula bullish. Nampak? Sebab itu berita keluar pada waktu tu. Pukul 8 pagi, 10.30 pada pukul 2 suku. 7.55 tu waktu Malaysia. Semua waktu saya sebut tadi waktu Malaysia. Okey. Jadi ini update kan. Ini yang gunanya. Okey, bagaimana nak guna table ni? Jadi saya post ni tadi pada pukul 1. Ada tengok ni
kuning ke hijau. Jadi maksudnya dia ke arah positif. Kuning ke merah, dia ke arah negatif. Ni yang anda nak tengok terutamanya macam ni. Tadi JPY lemah tadi. Ni waktu saya buat tadi. Tadi JPY lemah tadi. Waktu ni, sini tadi. Lepas tu apa jadi? Ni saya dah tulis ni. Anda nak cari ni. JPY ke ni, ini semua signal. Anda faham tak? Orang tanya, cakap ikut webinar tak ada signal. Ya Allah, banyaknya signal. Saya tak boleh bagi, saya boleh bagi trade idea. Saya tak boleh bagi trade signal. Ini dia tak faham kan Ni merah ke hijau, dia nak mengukur. Ini hijau ke merah, dia nak melemah. Ada cari yang ekstrim macam ni. Yang ni tak berapa banyak movement dia. Yang ni tak berapa banyak movement dia. Slow-slow, takut XM dengar. Faham? Tengok yang ni merah ke hijau, dia nak mengukur. Hijau ke merah, dia nak melemah. Merah dah, jangan masuk. Dia dah lemah dah. Mungkin ada retracement dan kita nampak pun. AUD retracement. AUD naik balik. Kalau anda tengok merah-merah ni jangan masuk dah. Jangan masuk dah, anda tunggu retracement. Kalau nampak macam ni, anda tunggu retracement trade. Biasanya outlook dekat belah kanan ni lebih kepada day trading, yes. Yang ni adalah kepada fundamental, long term picture. When you look at this, cuma tengok dia apabila kita ada perubahan fundamental. Ni. Ini lebih kepada intraday trading. Ini kepada swing ataupun position trading. Meaning, sebulan 2-3 kali je saya update. Current sentiment antara satu sesi ke satu sesi yang lain. When kita masuk kepada sesi, sebabnya bila anda melihat sentiment dia bertukar-tukar ni. Ada cerita baru dan kita update dia. Sebab tu anda kena update dia sendiri. Saya update pada waktu tu, anda tengok, still valid tak cerita dalam ni? Kalau ada cerita baru dekat Forex Live, anda consider balik. Betul tak? Masih holding tak? Sebabnya market ni sentimen dia sentiasa updated. Ada cerita baru, tiba-tiba Theresa May letak jawatan. Mana kita tahu? Okay. Jadi saya mana dapat nak sentiasa type. Okay. Sebab tu anda first tengok yang ni, lepas tu anda go through. Anda go through kepada ni. Kepada ni. Ni signal nak enter ni. Tengok Ni signal nak enter. Kuning ke hijau. Kuning ke merah. So tadi Ramzam tanya, kenapa enter NZD USD? Ni sebab dia. Dia dah start dah. Dah ready dah. Bila lah nak pandai isi table sentiment ni? Buat. Kalau tak buat, tak pandai. Kalau tak ada Reuters, tengok ke Forex. Tengok Forex Live cukup. Cukup, Del. Cukup. Sebab Forex Live tu not bad. Not bad. Kalau try tengok yang ni juga. Kalau rajin. Kalau anda boleh buat sendiri. Coinfin. Coinfin ni banyak guna dia. Ramai. Saya tengok Coinfin is quite good. Kalau malas nak ni. Anda boleh try buat ni. Lambat sikit. Okay. Okay. Sekejap. Ticker dia lambat. Okay. Anda tengok Euro USD. Okay. Tengok kita pergi Euro USD. Kita pergi graf dia. Okay. Tengok dia boleh cerita kepada kita. Mana yang ada news-news semua. Kat mana saya tengok dia. Historical table, relative performance. Ada satu page dia. Saya pun tak apa ni. Dia ada news dia keluar kat bawah ni. Correlation, intraday, historical. Kena godek lah dia. Security indicator. Adalah satu page dia yang dikeluarkan news semua. Godek-godek kat sini. Aidil? Jadi dia keluar semua kat situ. Ada satu tempat, saya tak tahu mana satu. Rajin-rajin cari currency. Ni kalau nak gunakan meter, anda nak tahu pasal Australia dollar, dia ada satu yang meter dia keluar semua. Tapi tekan makro ni, currency anda nak tengok untuk Australia dollar, apa cerita, anda nak buat rebasing chart, semua ada kat sini. Boleh. Market
Market news. Market news. Boleh ikuti. Sinilah kot. Today. Mungkin kat sinilah carilah. Okey, saya cuba nak carikan apa yang anda ni, saya ada saya ada Reuters. Jadi anda kena cari dia. Saya pun tengah cari-cari juga untuk anda. Pening juga cari yang free. Okey? Kita dah pukul 3 rupanya. Okey, jadi kita break dahulu, tengok semua saya dah post baca Semua dah post. Letak tengok-tengok dekat Coifin tu Okey, jadi ni dah ada update dia. Update kan, saya update ni tadi pukul 1 PM pada hari ni. Hari ni apa? Saya hari pun tak ingat dah. Rabu dah Cepatnya dah Wednesday. Okey. Ni pukul 1 tadi Okey. Okey, jadi kita rehat dulu. Dan kita sambung selepas ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas 5 minit.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar Boleh Okey. Jadi kita dah mula masuk ke sesi Geneva pada waktu ni dan kita boleh nampak USD mempunyai sedikit kekuatan lah Kita nak pantau cerita untuk sesi dekat Eropah ni dan kita tahu pada sesi Asia tadi sentimen adalah lebih positif dengan cerita mengenai Huawei, mengenai US China nampaknya positif. Lepas tu masuk ke sesi Eropah, tak tanya diri sendiri, orang peduli tak cerita tu? Apa kalau dia ada cerita dia sendiri, orang akan tengok cerita dia. Orang tak peduli US punya cerita dengan China jadi tumpuan semasa dah cerita Brexit dan sebentar tadi kita ada cerita daripada League Party, tak ada dekat Forest Live ni, dijangka akan menggunakan clash dengan European Union tu untuk bajet dia sebagai peluang untuk memanggil pilihan raya seawal Mac tahun depan. Ni something yang major belum keluar lagi dekat Reuters, saya baru nampak sebentar tadi. Jadi sekiranya itu berlaku, itu something yang akan melemahkan lagi euro sekiranya itu berlaku. Okey, euro kita ada cerita Brexit dan cerita ni pada waktu ni, itu boleh melemahkan euro. Kita nak tengok kepada sentimen pasaran nanti. Kita tengok pasaran saham je lah, in other word JPY kita nampak market tengah tunggulah apa lebih kepada arah mana pasaran dia. GBP kita ada cerita Brexit, adakah akan ada undian tidak percaya. Kita kena tunggu hari ini. Sekiranya itu berlaku, kita akan nampak GBP ni jatuh. Okey, cukup tak? Masalahnya diorang pun ada yang kata dah cukup, ada kata tak cukup, ada yang kata 48 tu dah cukup, ada pula tak cukup Jadi kita tunggulah apa yang kita buat. Kita cari arah yang kita nak, tunggu teknikal kita, letak kita punya risk trade, itu saja. Australia dollar kita ada dia punya retracement sebentar tadi. Yang penting nanti kita tengok pukul 4 arah nanti Canada dollar sama, chef pun sama. Kita nampak chef JPY ni semakin negatif semakin dah mula menurun pada waktu ni Sekiranya sentimen pasaran ini, pergi kepada negatif, chef JPY negatif, then that will be a show of negative market dan New Zealand dollar merupakan mata wang yang paling lemah. Ini disebabkan oleh kenaikan US punya yield ni US punya yield untuk semasa dan juga penurunan Fed Fund Futures. Maksudnya ada kemungkinan FOMC akan lebih hawkish berdasarkan data inflation. Dia akan sebut ekonomi is doing above projection. Benda-benda tu kalau dia sebut betul, kita akan ada FOMC yang akan kekal dengan dia punya outlook kepada ekonomi semasa benda ini benda ni. Okey, ada soalan? Liza, Tugat, Anis, Vincent, Adil? Ambil masa untuk nak faham benda ni, tapi sekiranya anda baca apa saya tulis dekat dekat outlook tu, gunakan grup untuk bincang, untuk tanya soalan, masuk webinar, ikut, insya-Allah. Dia tak ambil masa 1 hari, tapi bagi siapa yang ada asas account, Liza, price to earning semua ingat, ROE semua ingat. ROE semua ingat. Masa dulu belajar financial statement, ingat tak? Price to earning, shareholders equity. Okey. Kita akan mula sentuh benda-benda tu. Tak ada asas account. Kita akan pergi asas account. Tak apa. Kita akan sentuh mula benda-benda ni InsyaAllah makin dengar webinar makin. Dia kena ikut. Ikut Nis. Ikut. Dan bukan sekali dua. Dia kena berulang-ulang and you take your effort. Maksudnya ada term tak faham, jangan terus tanya. Pergi
Google dulu, baca dan apa yang anda faham, tanya pemahaman anda dalam grup. Adakah betul atau tak? Itulah guna saya buat grup ya. Macam-macam webinar hari-hari, grup 24 jam, pukul 2 pagi pun dia jawab. Bila manusia ni tidur kan? Okay. No basis on, no problem. Kita akan tengok. Saya cuba ingat when you started last time, Vincent. You don't even know what is monetary policy. Ingat tak? That was 2014. Remember? Now, kalau cerita open market operation, open market. Tahu dah. Ingat ada Fazwan. Okay. Ingat tak benda ni? Sekarang ni dah tahu interest rate, LIBOR, semua. Dan insyaAllah, kalau tanya orang ambil degree, ambil benda dia ni. Tanya Riza tu. Down one line. Okay. Okay. Jadi kita masuk topik kita pada hari inilah. Okay, kalau tak habis. Saya boleh je sembang. Kita ada 50 minit lagi. Ada 100 page ni nak habis ni. tak habis lah kita ini. Okay, ingat yang ni lah. Hari ni kita punya topik pendekatan holistik. Kita dah tengok sebelum ni kepada analisa fundamental, analisa teknikal dan juga sentimen serta intermarket. Serta kepada pengurusan. Ingat yang ni lah. Apa yang saya cuba bawa anda semua dalam kita punya trading ni adalah kepada investment. Saya tak boleh bagi investment advice. Tapi when you trade, ingat anda melabur duit anda yang anda dagangkan. Okay? Dan anda kena mempunyai kepercayaan yang sesuai kepada market apabila anda berdagang. Melabur ni ia adalah benda jangka panjang. Dan dia punya penekanan adalah kepada bila kita ni adalah kepada risk reward, kepada pengurusan, kepada costing. Ini yang kita nak tengok dulu. Bukan cuba untuk predict the market. Bukan tahu nak naik, nak turun. Of course, you need to have a system untuk nak mengenal pasti market yang tengah bullish dengan bearish. Betul, yes. Kalau tak buat macam tu, macam mana nak trade? Cerita dia, the moment your trading is based on itu saja, itu masalah. Di sinilah anda kena membina satu trading system yang lengkap. Ia ambil masa. Kalau nak tahu, contohnya Fazwan, orang yang lama seperti Vincent, dia dah ikut saya berapa tahun? 4 years? 4 tahun, kalau nak tahu 4 tahun dari tahun 2014 hujung. Dan tahun ni, ini adalah tahun 2018, 2019 kita akan masuk lebih spesifik kepada semua yang kita dah rangkumkan sebelum ni. Siapa yang baru ikut, don't worry, anda tidak ketinggalan. Sebab saya sentiasa ulang. Don't worry. Okay? Yang lama pun kadang-kadang, apa cerita ni ulang. Tapi baru dia nak lari, ada benda baru lagi. Kita punya syllabus, saya akan habiskan tahun depan. That will be the final. Habis, tak ada syllabus dah. 3 atau 4, I can't remember. Okay. Ini dia. Pembinaan satu sistem pelaburan dagangan yang lengkap. Ini yang saya bawa kepada anda. Cerita dia terdiri daripada 2. Pengurusan serta trading. Yang utamanya adalah pengurusan. Ini yang kita sentuh beberapa hari ni, iaitu mengenai benda ni. Bila anda melabur, bila anda trading, anda melabur, ini tujuan dia yang anda nak buat benda ni. Saya tahu dah ulang 2 hari ni, ulang. Saya akan cerita benda ni sampai dia lekat kat kepala Anis. Mana Anis? Okey. Ni yang anda nak buat iaitu cat diri anda. Sekejap, tak keluar Mak Dennis. Jadi contoh Anis. Dah tahu dia lelaki boleh dah jadi contoh. Okey. Okey. Tak apa. Okey. Buat anda punya financial freedom figure. Ketahui anda punya financial freedom figure.
at what income you achieve your financial freedom. It's not from apa yang anda perlukan dalam tempoh a year, annual. Berapa? Ni. Okay. Saya dah save rasanya. Saya duk ulang-ulang balik. Ni pengsan kejap Saya dah save rasanya. Mana dia pergi? Dah ke mana pula tak ada kejap Outlook. Tak ada pula dia. Sekejap. Saya save dia ada apa kejap Penang kelas. Alah tak ada pula. Dah kena buat balik. Coba saya tengok dulu ada tak saya save dia. Tak apa. Okay. What I'm trying to bring you guys is this one. Kepada untuk anda membina anda punya financial freedom. Bagaimana kita mencapai dia menerusi trading. One is menerusi trading. Tapi trading anda bukan hanya kepada trading. Trading anda nak capai, anda bukan mencapai anda punya financial freedom through trading. It's not. It's from your fixed income. This one. Identify dulu anda punya financial freedom figure. Ni. Financial freedom figure. Berapa jumlah anda perlukan setahun? 1 year annual figure. Berapa? Katalah kita ambil 60,000. I think that figure is fair enough for everyone. 60,000. Ini adalah untuk setahun. Ada orang 60,000 ni sebulan. Kalau Liza 60,000 sebulan lah. Okey, sekarang ini cerita dia semua orang ada. Dah start buat benda ni. Anda simpan ASB, tabung haji orang tengah bising sekarang ni. Anda simpan simpanan saving, anda simpan duit, apa semua. Semua tu adalah anda menuju ke arah financial freedom. Cerita dia, berapa dia dah jana sekarang ni? How much? Katalah anda punya annual ni simpanan tetap ni. Duit yang tetap setiap bulan, setiap tahun dapat sama EPF, apa semua lah. Kirakan benda ni. Jangan senang-senang je orang ajak melabur mutual fund, ada letak. Jangan. Study mana anda letak duit. Do your study. Okay. What is your annual return pada masa ni? Annual return, salah spelling. Berapa anda punya annual fixed return pada waktu ni? Okay. Katalah anda mempunyai annual fixed return sebanyak 3,000 pada waktu ni. Okay. Ini sekarang ni. This is where you stand. Anda mempunyai defisit sebanyak 57,000. This is your deficit pada waktu ni. Okay. Masalahnya, ramai yang kata, kita trade untuk capai financial freedom. No. Anda trade untuk nak letak kepada fix. Fix tu adalah financial freedom. Maksudnya, bila kita bercakap financial freedom, duit tu bekerja dan menjana pendapatan kepada kita. Faham kan? So now your deficit is 57,000. What you do now is how kita nak bagaimana kita nak kurangkan benda ni. Itu yang kita buat. You are trying to reduce your deficit. Your personal deficit. Ini yang kita cuba buat. You are trying to reduce this. First, benda pertama anda nak tengok adalah kepada anda punya expenses. Apa kena-mengena dengan anda punya trading? That is the problem. Nampak tak? Bila kita cuma bergantung kepada kita punya active income, anything happen to you, habis. That's why you start working towards your active income. Start working towards your passive income, active income, to passive income.
Yeah. Do your research. I cannot tell you go here, go there. That will be investment advice. What I can tell you, do shop around. Yeah. There are a lot of fixed deposit. There are a lot of REITs. There are a lot of things outside there where you can park your money. Yeah. Not all kepada trading. No. Yeah. When you have an amount to invest, not everything go to variable, not everything go to risk. Some will go to passive. The thing now, if you not starting to do that, you are risking everything. Anything could happen. That is when your emotion take the better part of you. Masalah benda tu, ya. Start to think about all this. I cannot give you investment advice. I can tell you what I do. That's what I can tell you guys. Okay, start tengok kepada income anda. That is part of your passive now, Kion. Dividend. You see? That is where you put the dividend. Even when you trade now, when itu yang saya kata, bila anda trading pun, anda pergi withdraw, anda belum untung. Cerita dia, ramai orang buat macam ni. Dia letak $1,000, dia trade jadi 2,000. Okey, dia keluarkan 1,000, lepas tu dia kata, oh tak apalah trade yang ni, dah risk free, ya. Risk free 1,000 tu duit paket. 1,000 tu dia keluar, dia pergi belanja. Mana pergi duit kita? Lepas tu yang tadi tu dah start, dia buat mengarut, lepas tu dah habis. Dia tak apa, dia kata tak apalah, risk tinggi sikit ni duit market. Duit modal tadi dia dah belanja. Bukankah anda rugi? Itulah. Lepas patutnya 1,000 kita keluar tadi letak dalam fix. Ini dia pergi makan, minum. Lepas tu sambil tu dia trade mengarut. Tak apalah ni duit market. Tak apa, entam. Makin teruk jadinya. Itu yang selalu berlaku. Jangan buat mistake ni dah. Macam mana anda nak pakai duit. Jadi tengok income anda, income bulanannya, monthly, lepas tu expenses. Monthly. Okay, start to lihat where you put your money. There are two part of your investment, that is passive and active. Okay, it all depend on your risk of tolerance. Where you park more. If you are more kepada conservative, you park more kepada passive. If you are more kepada active, you are more kepada risk, you go to active. It all depend on 4 factors. One is time factors. Berapa cepat untuk anda nak capai ni. 2, umur lah. Kalau anda muda lagi, you can take more active instead of passive. Tapi make sure there are some part that go to passive. Not all go to active. Kion, tengok benda ni. And you have to understand, when you trade, the hierarchy of risk kepada security yang kita trade kan, currency, spot forex, commodity, futures market are all high risk. It's at the summit. Then you have equity, you have REITs, you have ETF, that is more lower risk. Okay. Then you have the base. Itu passive. Benda-benda fix. Seperti anda masuk kepada money market, fixed deposit, certificate of deposit, anda beli bond, anda beli benda-benda yang mendatangkan insurance, investment link insurance, benda fix. Then barulah kita work. And bila kita daripada aktif kita ada untung, where you park your money. This is what I'm trying to give to you guys, share to you guys apa yang saya buat. Benda ni, how you divide apa yang kita letak untuk expenses dan apa yang kita nak letak untuk pelaburan kita. Not everything. Orang sekali semua letakkan forex, semua letakkan saham. Lepas tu you start thinking about you, kalau apa-apa jadi dah, you don't have actual asset. What is our rate of inflation? Yes, fixed deposit menyusut sebenarnya. Betul. I do agree. 5%. What is Malaysia punya inflation rate?
Before they can talk about that, what is Malaysia punya rate? Inflation. Okay. So you look for something that is above that. Are you sure that our inflation rate is 5%? Lihat balik. Tengok balik. So do shop around. It's not 5%. Do shop around. Cari something. Do shop around. There is not one. There are some yang dia turun naik bergantung kepada market punya situation. The fix. So that's why you rebalance from time to time. That's why there are times that you rebalance kepada fix you. You lihat balik mana you nak parking. And if the economy is good, then you might go back to active. That's how you manage your portfolio. You go back to active. But when you go to active, ada cara dia. Not everything you go for trading. You go for investment in your trading. How you do that? You know saham ada dividen, betul? Kion? Saham ada dividen, betul? Okay. You look for company that have good EPS, earning per share. You look for company that have sustain ataupun dia tak pergi growth dia jatuh. Revenue sustainable, revenue dia sustain. Price to earning is quite not that high. You look for company with this, that one, meaning that company come with value company. These are known as value company. Value company will go up daripada sudut price dia, price stock dia, dan juga daripada sudut demand kepada counter berkenaan the moment economic downturn. Okay, there are two type of company. One is growth company, one is kepada value company. Secara besar je. Of course, you have preferred stock, common stock, you have all these things. Tapi cerita dia, do diversify your that one. And that's why dalam that one, you also do hedging dekat currency kepada active income. Ni something konsep yang akan saya bawa lah. Not now. You ask me now, I'm not everyone faham apa saya cuba bawa sekarang ni. You are doing it, mungkin you faham apa saya sebut. Tapi we go step by step lah. Okay. Di sinilah bila kita membentuk sistem dagangan, sistem pelaburan kita ada 4. Sama. Knowledge, analysis, execution dan review. Knowledge, fahamkan diri kita sebagai trader. Your objective. Market, financial security yang kita masuk. Apa saya buat adalah strategi saya adalah kepada untuk whenever I go into stock market, I plan first. If this happen, what to counter it? If I'm facing drawdown, what to counter it? Where can I sebelum masuk, the moment saya study satu counter tu Kion, I will study that company. Then if something happen, where to hedge it? I look at that. If it's the company slow down because of what? I always do this. I don't simply tengok masuk je company tu. No. I study a company 2-3 months. That's what I did last time. Okay. I do hedging. It takes time. But before you do that, you must understand the company punya background. That's what we do. Not bukannya tengok market, orang buy, semua buy. Tak ada, buy kita. That's what I do this hedging. Bila saya masuk company ni, okay, if this company go down, why? Then I hedge it with something else, security lain. Either currency, ataupun commodity, ataupun futures. That's what we do. Contohnya, kita tahu, Asia saham jatuh sebab harga minyak naik. Contohlah harga minyak naik. Ini bulan 12, kita tahu saham-saham airline biasanya kuat. Orang pergi melancong. Harga minyak tengah jatuh sekarang ni kan. Okey.
Anda buy AirAsia punya counter. Contoh, ini bukan signal ya. Anda buy AirAsia punya counter. Kita tahu Nilofa dah jadi dia punya ni. Ada Nilofa juga. Bulu wife aku dengar. Okey. Dah jadi dia punya apa entah untuk Instagram dia. Adalah something. Okey. Tahu juga tengok Facebook. Okey. Cerita dia, kalau katalah kita buy AirAsia, kita menjangkakan untuk ujung tahun there will be people bercuti Christmas coming dan benda-benda macam itulah BOD dia. Okey. Dia non-executive director. Okey, tahu juga. Okey. Cerita dia tiba-tiba saham tu jatuh. Kita tahu. Antara yang banyak kos kepada Asia ni minyak. Tengok minyak. Minyak naik ke? Sekarang ni minyak naik. Then what you do? You go long dengan WTI, you go long dengan Brent. Itu dia. Dengan minyak. Okey, minyak naik, kadar dolar naik turun. CAD JPY. Itu dengan currency. Itu je. That is where you faham financial security. Boleh? This is how you think when you trade. Kita bukan trading. You are doing portfolio management. You manage the security that you enter. You hedge this with this, you hedging this. But not all the time you go hedging. Baru turun 5 sen saham tu. Anda terus tengok kepada percentage anda punya ni. Anda punya portfolio. I always use 20% of my portfolio kalau dia move 20% against me. And that is I think the principle di sebalik accounting lah. Siapa baca tabung haji ni, itu yang kita buat. Financial solution. Ini Badri. Ini cara saya lah. Ini cara besar lah. Bila anda ada duit lebih, anda ada duit market, ingat 20% daripada portfolio tadi tu. Sekarang ni kita cakap tentang portfolio, 20% daripada account, then anda masukkan dalam market. Anda buatlah cerita intraday anda. Anda buatlah cerita gila-gila kita dia. Boleh. Tapi payah nak trade dia. Kita pun tahu. Kita akan, di situlah saya akan perkenalkan kepada anda Ken Long. Ni seorang ni, Ken Long Bullet Method. Kita akan satukan kaedah Ken Long Bullet Method dengan something yang saya panggil 225 punya cara. Tak apa, nanti. Ni kepada position sizing. Kita akan masuk benda-benda ni market type, teknik, position sizing model. So meaning our objective for trading kita sekarang to generate cash flow to slowly put into cash generating instrument which work passively. Itu dia Kion. That is how you achieve your financial freedom. You want to achieve financial freedom through active trading, I tell you now, it doesn't work. You will be forever working. You will be forever trading. You don't want, when you reach 85 years old, are you going to still looking for what? Counter to, you maybe, but you trade not as what you do now. Nama dengar teknik gangster. Teknik gangster. Faham Kion? At one stage, you want to be, you want to enter the market more of the understanding of the market itself, not really, it's more of the passion. It's no more kepada you need the income. Faham? That's what you want to work towards. You want to achieve that actual financial freedom. Boleh? This is what I want to bring you guys to. Okay, analysis, why we go long, why we go short, market type identification, the technique, the trading range, and how you manage your trade. This is the most important. Trade management, you manage your entry, and you trade yourself. Compelling market model, what is happening in the market, this is important for us. You understand how price move, you understand the reason behind the move, and you understand the basic concept of all security that we trade. Aminul hari tu dah post dekat group. Lepas ni tolong post sekali lagi boleh Aminul? Min, boleh post sekali lagi yang 8 currency tu. Okay? Saya post apa kita punya webinar material petang ni dahulu, yang ini. Lepas tu
baca satu-satu, tolong print yang ini. Dan Aminul punya nota tadi, start buat anda punya macam ni. Anda isi tempat kosong dalam ni. Boleh? Isi tempat kosong dalam ni ya. Dan satu-satu ni. Fahamkan satu-satu yang kita trade ni ya. Banyak ni ya, semua dalam ni. Kan? Dalam nota tu adalah benda-benda ni juga. Okay? Fahamkan, you want to buy AirAsia punya saham, you know what is AirAsia. Ini kalau tanya, ini, chef tu apa, dah ramai. Sekejap, dia pergi cari balik. C apa, H apa, F apa, dah start. Dia pergi Google balik. Kalau tak dulu chef tu, Swiss franc, betul lah Swiss franc. Tapi C apa, H apa, F apa, dah. Dia Google balik. Tu yang seronok. Okey, ingat 3 faktor yield, risk, liquidity. Inilah yang mempengaruhi pergerakan hari-hari. Yield dan risk, kegiatan carry trade. Ini dia. Appreciation or depreciation of differentials dalam interest rate. Dia kenaikan atau penurunan. Ni dia. Ni benda dia. So, kalau macam Kion, you are doing more higher time frame. So, you are waiting. Not every time you ada set up. Your set up happen. Ni, this is the time. This is the time. Not trading the news, you are not trading the news, but you are looking at what Federal Reserve going to do for USD and where does that market stand at the moment, kat mana figure dia, where is the GDP now. You are looking for higher. Not every day you got set up. Sometimes 1 week, 1 or 2 only. 1 month, maybe you get 8 or 10 trades. Not every time you got that one. That is more intraday. Kalau if you finding yourself looking at set up every day, something is wrong with your system. Not every day. Meaning you are not following your system lah. Itu je kalau setiap hari, kalau swing trader kan. Buka je chart jumpa. Something is wrong there. 1 week maybe you look at 2. The most is 5. Itu dia. Kalau tiap hari buka ada je jumpa. Something is wrong there. Dia masih perangai dengan intraday tu. Tengok. Okay. This is not simply tengok kepada high interest rate, low interest rate. You have to understand this is what policy rate. They are real. They are changes dalam LIBOR rate contohnya. Dalam interbank overnight rate contohnya. Itu yang sebenarnya costing kepada market dan swap yang kita gunakan. Ini cuma adalah the basic dia, itu policy. Okay. Ini pula mengenai sentimen, carry trade dan juga safe haven. Fahamkan fundamental, sentimen, technical dan intermarket. Ini kena mengena dengan saham, ini kena mengena dengan mata wang. Sekiranya ekonomi meningkat, kita ada mata wang yang meningkat. Kita akan ada company growing. Growth company adalah kepada syarikat-syarikat yang mempunyai potensi untuk nak meningkat. Dan when we are talking about growth company, we are talking about company, maybe contoh-contoh ciri dia, company yang mempunyai equity yang rendah tetapi generation of revenue yang tinggi. Itu contoh. Company dengan price to earning yang rendah contohnya. Itu growth company. Dan kita kena tengok dari sudut revenue juga. Revenue dia makin meningkat. Return on equity dia meningkat. ROE. Benda-benda ni lah. Nanti kita akan masuk benda tu. Kalau dia menurun, then kita tengok sekali lagi kepada value company. Growth company akan sell off. The darlings of the Wall Street akan jatuh. Kebiasaannya. Sebab spekulator dulu keluar. Spekulator keluar dulu sampai satu tahap. Kita akan ada growth company yang naik, value company yang akan naik. Company yang kukuh, company yang mempunyai pekerja yang kena dengan saiz dia. Company yang dalam bidang yang non cyclical seperti healthcare, seperti consumer. Ni company yang biasanya bertahan. Kita akan ada company seperti materials, seperti industrial, finance yang akan menurun. Itu contoh-contoh je lah. Ini kita akan sentuh nanti.
Tapi mata wang, recession menurun, menaik. Itu dia. Di sini kita lihat kepada polisi yang ditentukan oleh policy makers, government, central bank dan impak dia kepada players dalam market. Jadi, policy makers mengeluarkan polisi dan economic projection. Dia akan impak kepada semua. Tak kisahlah anda trade saham ke, anda trade emas ke, anda trade awan ke, anak ular ke, anda trade gajah ke, apa juga yang anda trade. Dia kena mengena dengan benda ni. Dia kena mengena dengan benda ni. Saya tak tahu siapa trade gajah. Cuma cakap je lah ya. Lepas tu kita akan bandingkan dia dengan keadaan semasa. If the numbers are good, then economy is performing well. Then you have a good economy. Itu pet store owner lah kot. Siapa simpan gajah sebagai pet? Itu satu hal ni. Jadi kita tengok kalau dia tak mencakupi lagi ni benda dia dalam ni. Anda tengok benda ni. Contoh macam US, dia punya annual ni adalah okey, 3.0 berada dalam julat ni. Biarpun di bawah median, but it's doing well. Unemployment is low, 3.7. Inflation is at the day one. Dia punya core je menurun sikit. Core dia. Sebab tu malam ni kita nak tengok. Sebab market nak tengok. Kalau core dia naik, ini mungkin naik. Core CPI. Sebab tu data malam ni penting. Data malam ni akan tentukan hala tuju USD ke arah FOMC. Nampak? Kita nak tengok benda ni. Boleh? Okey. Jadi kita pantau benda ni dan tengoklah apa yang ada dalam pasaran. Okey. Kita tengok kepada Eurozone, tengok ekonomi Eurozone ni semakin menurun. Itu daripada sudut kualiti pula makin menurun. GDP dia makin dah miss. Ni benda-benda dia. Semua saya dah buat ni. JPY, aduh, ekonomi dia tak berkembang. Aduh, ekonomi dia tak berkembang. GBP makin menurun. Ekonomi dia inflasi dia makin rendah. Tengok ni semua. Australia makin lemah ni. Impak daripada monetary policy tu semua. Okay. Anda tengok kepada CAD. Semua ni tak berapa cantik. Ngam-ngam je. Anda tengok chef. Anda tengok New Zealand dollar. New Zealand dollar pula cantik. Tapi ingat, GDP dia cuma tahun depan baru keluar. Dan kita tengoklah kepada nombor-nombor yang ada. Sekiranya makin positif, dan kita janganlah pergi short New Zealand dollar. Itu je. Tapi ingat, New Zealand dollar ni sendiri dia kecil. Ekonomi ni tak besar. Dia banyak bergantung kepada trade. Dia punya ni not really punya impak kepada dia. Dia tak lama lah. Satu kadang-kadang kan, kita tengok, data dia bagus, pukul 10 dia return balik. Tengok cerita dunia. Kalau anda nak trade New Zealand dollar, anda tengok cerita dunia. Cerita dunia selari dengan dia, kita nampak data bagus. Sentimen positif, then New Zealand dollar akan move banyak. Dia akan move lah. 2-3 hari tu, entah apa dia punya move. Badri tahu benda ni, Badri. Bila selari tu, sedap. Master kita sekejap. Bila dia selari, waktu tu New Zealand dollar apa semua cantik. Lepas tu sentimen pun positif, sedap. Kita New Zealand dollar pun sedap, kukuh semacam. GBP orang tengah bimbang pasal pasal Brexit. GBP ekonomi pun jatuh. GBP NZD dia punya short tu bukan main. Menjunam. Itulah bila kita kenakan sesuaikan cerita market. Di sinilah kenapa anda tengok benda macam PMI. Ia membantu. Tengok apa Amin buat tu. You are on the right track, Min. Itu dia. Ada trade saham semua, benda sama. Okay? Kita anticipate. Nampak? Kita tunggu kita punya price action. Trade. Itu je. Dia akan, bila dia bersatu, cantik. Kita cuma manage. Itu je kita buat. Itu je. Bila kita draw down sikit, tengok apa. Dia counter trend. Bukan counter trend dekat trade.
Tapi masuk dekat gold ke apa ke, kita nak apa hedging dia. Tengok waktu-waktu dia keluarkan projection data ni. Inilah kunci dia, iaitu kepada tema dan market data, growth, inflation, employment, dan lihat kepada indicators ekonomi. PMI ni. Okay. Baca PMI. Okay, kita dah ada berapa minit lagi? Ada 15 minit. Tengok kepada baca-baca PMI ni. Okay. Petang ni, ni saya bagi satulah. Petang ni kita ada apa? Jangan tengok benda ni ala kuning, ala tak penting. Tak. Ini adalah industrial production month on month. Jangan tengok month on month, oh ini bulan Disember. Tahu tak data ni penting petang ni? Data ni amat penting kepada euro punya movement petang ini. Kenapa saya katakan dia penting petang ni? Tahu tak data ni bila? Try tengok apa dia. Ini adalah 45 hari selepas month end. Ini menunjukkan pengeluaran industri untuk starting of kuarter keempat. Keadaan ekonomi dekat Eurozone pada awal kuarter keempat. Adakah kuarter keempat tu bagus atau tak bagus? Ini starting dia. Okay. Cerita dia, kita dah ada data dia. Market menjangkakan dia menurun. Dia menaik. Market menjangkakan dia menaik. Kita dah ada benda ni. Lihat kepada PMI untuk Oktober. PMI untuk Oktober. Komposit dia. Naik ke turun? Try tengok. Pergi buat your research. Dalam PMI tu tak ada dah. Sebab tu saya save dia. Tapi pergi cari. Anda akan nampak something yang boleh menyebabkan data ni mengejutkan market. Pergi cari. Saya tak nak bagi signal tapi cari. Ada dalam tu. Kena nota not di email sm kedak si sama. Yes. Tak sama. Nota yang pihak XM tu email adalah nota yang saya bagi bulan 1. Yang saya bagi kepada anda adalah terkini. Sebab as we go along, saya akan update. Sebab tu ikut webinar. Dan dapatkan nota dekat grup. Ingat? Okay. Yang XM email itu adalah sebab saya tak dapat terus pergi dalam. I want you guys to go from basic, dan kita pergi. Sambil tu kita revisit basic, pergi. Kalau tak, setiap hari dengar saya cerita sama, baik saya pergi rekod je, anda dengar, betul tak? Lepas tu hujung ada soalan tak? Habis. Betul tak dengar? So setiap webinar kita, saya cuba buat dia as interaktif, and every time ada je saya selitkan benda baru. Setiap kali. Kalau tanya soalan, okay. Just simpan the latest yang dalam grup. Yang lama-lama saya pergi delete. Okay. Simpan yang latest dalam grup. When you want to refer, don't need to print. Kalau anda print, satu nota tu dalam average 60. Kita ada 20. 1,200 page anda nak print. Pengsan. Tangguk-angguk. Macam cakap depan. That's what I want to do lah. Penuh slide dalam laptop. Okay. Ni yang saya bagi. Ni lah. Anda boleh tengok ni. Tapi cerita dia kalau anda tak simpan komposit PMI itu disimpan sampai November. November tu dah bulan November punya cerita. Ini Oktober punya cerita industrial. Sebab tu anda perlu simpan dia 45 hari tengok ni. Sebenarnya anda dah ada jawapan kepada ni. Kalau anda tengok PMI tu, dah ada jawapan. Dah ada. Asalkan rajin. Minul tahu kan? Okay. Itu data penting sebab itu menandakan permulaan kuarter keempat how the economy is doing. Satu kadang-kadang kita tengok kan, alah kuning tak penting ni. Yelah. Anda akan tengok yang starting quarter ni, ini adalah yang banyak. Gambar tim terhebat. Nanti dalam setiap nota ni saya rasa saya nak letak gambar Liverpool sebelah ni.
background dia letak Liverpool lah. Boleh? Tak ada orang print. Okey, baca-bacalah. Market, ISM, IV ni baca-baca. Macam-macam yang ada. Asalkan rajin. Tinggal rajin tak rajin. Itu je. Sekarang ni cerita dia tinggal kepada anda. What you want. Kita akan mula masuk kepada detail benda ni tahun depan. Sebab dia kita nak masuk saham, nak masuk komoditi, nak masuk lain-lain. Kita akan masuk benda ni tahun depan. Okay. Execution, apa currency bergerak, apa counter bergerak, apa ke mana arah dia, kenapa, dan apa analis punya tanggapan. Ni saya bagi sikit lah. Contohnya kita tengok Apple. Contoh ini siapa ikut webinar dapat. Siapa tak ikut siapa tadi? Kion. Mana Kion? Kion nak lihat saham syarikat apa? Apple. Apple. Tengok what is the recommendation by economists? Ni. These are the recommendation by economists. It's all buy. Nobody is saying that Apple should be sell. Okay. Short Dropbox. Okay. Okay. Long Colgate. Okay. Kita akan ada counter pilihan kita pada webinar nantilah. Bila when we do starting to do next year. These are the thing I'm going to incorporate. Okay. When you see a trade quality, trade opportunity, look at the trade quality first. The stop loss, the TP, the sentiment, the market, the trade selection, why? Trade management, how? Where you are going out, and the element, and also the price action element. Technical analysis, market type, trading range, trade setup, trade entry, dan trade management. Saya cepat sikit. Trade, when you trade, make sure you trade the transition. Sama. So we are talking about kita cakap mengenai CFDs, tu kan. Ada long, ada short. But whatever you do, when you are looking at technical, don't simply do an entry just because you see the one. Make sure you see the setup happen first. The transition in market type. Ini asas kepada technical kalau nak tahu. Make sure price is doing something. Sebab itu kalau market tengah sideways, when you are looking at sideways market, you are looking at market when you are looking at market macam ni okay. Contoh kita ambil M15 lah. M15 untuk you are looking at this, anda tak akan nampak apa-apa arah tau. So if you want to short it, katalah kita nak short, kita nampak ni downtrend dan dia ni, make sure it is from somewhere. Something is happening. Dekat sini kita ada engulfing ke apa ke dan kita short. Don't just short just because the method of shorting, and look at where you are going to take your profit. Tak ada dekat sini. Okay, sini somewhere. But you are trading towards a support kat sini. Jadi kalau kita nak masuk sekarang untuk Euro USD, you are entering toward a support. Jadi kalau nak masuk, make sure you want to see this. Kalau nak short Euro, you are looking at this. And then retrace. Barulah kita nampak ada rejection. Keluar rejection, then kita enter and TP kat sini. Stop loss pun kat sini. Jadi risk reward. Cantik ke tak? Cantik, kita masuk. Itu je asas. But make sure bila kita tengok ni ada something happen dekat price. If there's nothing happening, anda masuk, anda trade macam dalam ambulans. Sekejap bagus, sekejap tak bagus, sekejap bagus, sekejap tak bagus. Make sure something is happening. Don't just enter for the sake of entering a trade. Pening kepala anda nanti. Boleh? Okay. Intermarket analysis, fahamkan
apa kaitan. Kita akan tengok juga topik ni, kaitan di antara pelbagai security yang ada ni, ada pelbagai kaitan dia. Okay. Risk management, ini kunci dia. Tekankan kepada pengurusan trade, anda bukan buat duit daripada entry, exit. Pengurusan diri, trade plan. Sistem management, expectancy sistem anda. Money management, position sizing. Do nothing when there is nothing to do. Liquidity, fahamkan pelbagai sesi yang ada. Dan apa sifat Asian session, apa sifat European session. Don't fit European session punya arah tu. You want to fit, tunggu American session. Maksudnya, kalau dia tengah retrace European session, jangan masuk. Tunggu dulu US session, itu baru satu reversal. Okay, kalau dia retrace, itu mungkin satu reversal US session. Fahamkan faktor yield, risk, liquidity. Anda faham yang ini, inilah untuk siapa yang trade intraday. Siapa yang trade ni, dan kita akan lihat, saya dah sebut tadi mengenai currency fix, interest rate fix dan juga option fix. Ada kena-mengena dengan semua ni, liquidity pasaran. Okay? Review selepas kita tutup position, apa result, kenapa ia berlaku dan kenapa kita enter, dan adakah kita membuat satu mistake dalam trading kita. Kita lihat kepada sistem kita, performance dia, dan lihat universe dia. Anda punya technical bukan hanya kena forex. Technical tu tetap sama semua across the board. Kalau ada orang kata ini teknik untuk forex, ini technical untuk saham, tak ada, sama je. Jangan kata ini technical untuk saham, dia jadi kat saham saja. Tak, technical tu benda yang universal. Syaratnya sama juga, market type analysis dan kepada entry teknik, entry setup dan exit setup. Sama. Okay, because you are looking at past price action untuk menjangka future price projection. Itu je, sama. Okay? Dia tak ada teknik forex, teknik sama. Jangan dengar lah, saya dengar apa. Tak ada. Sama je. Technical untuk forex lagi dahsyat daripada technical. Kita lukis jadi dinosaur. Kita lukis dekat chart kita, ada bunyi chart kita. Chart saham tak ada bunyi. Lepas tu kita buatkan chart saham berbunyi, boleh. Okey. Jadi jangan lupa malam nanti kita akan ada webinar kita seperti biasa. Kita dah kat hujung kita punya siri ni. Kejap. Okey, pada malam nanti Helmi pada jam 8 seperti biasa, Helmi akan sentuh mengenai pertukaran trend, bagaimana kita nak katakan secara teknikalnya satu trend tu dah bertukar, dan malam nanti kita akan sentuh lebih lanjut lagi mengenai holistic approach kepada trading, memahami pasaran from policy monetary kepada carta harga. Saya dah start sikit-sikit sentuh saham ni, hopefully kita akan sentuh lebih lanjut pada sesi hujung minggu ni. Jadi siapa yang datang kelas pada hujung minggu ni, kita akan ada sesi juga untuk saham. Sebabnya sebelum ni saya kata nak buat Liverpool punya tu, tapi tak dapat, tak ada time. Saya hujung tahun ni nak pergi bawa family lah. Jadi kita buat untuk hujung minggu ni. Kita punya kelas tengok. Ini je yang 2 hari. Lepas ni, kelas kita sehari je. Nampak ni? Sehari. Ambil peluang, tolong. Februari. Ejaan Februari pun masih salah ni. Februari. Nanti bulan dia kot. Dia satu hari ni. Sebabnya kita banyak seminar lepas ni. Okey? Tapi syarat untuk datang hujung minggu ni kena pakai baju Liverpool. Tak adalah. Okey? Jadi hujung minggu ni datang, kita akan sentuh lebih kepada portfolio management.
Okey, Lugat. InsyaAllah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti. Banyak seminar tu ulang topik sama je. Ya, seminar tu cerita sama je. Kita ada nantilah pihak XM akan ceritakan ya. Seminar tu sama je. Tapi of course, as you know, my session, every time you see me, there will be new things. Every time you see me, because I'm adding up things. There is no everything the same. With me, you expect the unexpected. Kena ikut tu. Okey, insyaAllah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti dan juga besok serta hujung minggu ni ya. Jangan lari. Masih kena ikut, ada je benda baru. Banyak benda dia. Saya tak dapat bagi sekali jam kan ya. Okey, Binul. Kion, Syakirin, terima kasih semua, Vincent, terima kasih semua Fazwan, insyaAllah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti ya. Aidil, thanks ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badri, thanks.